Assalamualaikum. Pada hari ini, saya akan mendedahkan tentang penggunaan kamus digital melalui Dewan Bahasa dan Pustaka seperti pautan yang telah diedarkan sebelum ini. Baiklah, murid-murid bolehlah mengklik alamat laman sesawang yang telah diberikan seperti yang terpapar. Sebagai contoh, sebegini sekiranya murid-murid ingin mencari maksud perkataan yang hendak dicari. Mohon bersabar. Baiklah, saya ulangi. Baik. Seterusnya, murid-murid bolehlah menaip perkataan pada ruangan yang disediakan. Pada ruangan yang mempunyai papan kekunci ini. Sebagai contoh, murid-murid hendak mencari perkataan jalan. Maksud bagi perkataan jalan. Baik, tekan cari. Ataupun carian bestari, dua-dua boleh digunakan. Maka di sini ia akan terpapar maksud bagi perkataan jalan. Baik. Bagusnya kamus ini, anak-anak juga bolehlah melihat perkataan yang bersinonim dengan jalan. Sinonim dengan jalan. Okay, selain itu, ada juga bersinonim dengan sebagai contoh, jalan bukannya secara fizikal sahaja yang menunjukkan jalan raya. Namun, perkataan jalan juga boleh digunakan membawa maksud yang lain mengikut konteks ayat. Okey, seperti yang saya tunjukkan ini. Okey. Perkataan jalan juga bersinonim dengan usaha, ikhtiar, kesempatan, peluang. Dan anak-anak juga boleh melihat anak-anak juga bolehlah melihat perkataan jalan sekejap ya. Boleh melihat perkataan jalan yang telah diberi imbuhan, iaitu kata terbitan. Seperti berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan. Okey, sebab itu kamus ini memang amat mudah digunakan untuk mengetahui maksud sesuatu perkataan dan juga ia akan memaparkan perkataan yang sinonim dan juga perkataan iaitu kata terbitan yang telah perkataan yang telah diberi imbuhan. Baiklah, seandainya murid ataupun ibu bapa tidak mempunyai pautan yang telah diberi, hilang ataupun payah untuk dicari sejarah melalui WhatsApp, aplikasi WhatsApp, maka ibu bapa juga bolehlah, ataupun anak-anak bolehlah mencari melalui aplikasi Google. Mereka boleh menaip apa sahaja perkataan yang ingin dicari. Sebagai contoh, ejaan reda ataupun reda. Ejaannya sama, reda ataupun reda. Baik. Anak-anak bolehlah mengklik bahagian hikmat nasihat carian umum. Okey. Yang memaparkan juga laman web ataupun laman sesawang DBP seperti ini. Mereka bolehlah mengklik hikmat nasihat carian umum bagi perkataan yang dicari tadi. Perkataan reda ataupun reda. Dua-dua ejaannya sama. Dalam bahasa Melayu. Baik, di sini terpapar 3 perkataan reda ataupun reda mengikut konteks ayat yang kita carilah. Sebagai contoh, yang pertama, reda yang pertama ini menunjukkan reda. Reda, bukan reda.
Okey. Dia ada I italing. Okey, I yang bertanda di atas ini menunjukkan reda. Reda dengan ikhlas ataupun rela maksudnya. Meredai, menerima sesuatu dengan reda. Okey, yang seringkali orang eja R-E-D-H-A, reda. Tetapi dalam bahasa Melayunya dieja R-E-D-A. Seperti ini. Baik, kita tengok maksud yang kedua. Yang ini juga menunjukkan reda. Reda. Bersedia dengan ikhlas hati. Masih menunjukkan maksud yang sama. Dan yang ketiga. Baik. Yang ini barulah menunjukkan maksudnya mulai berkurang. Seperti hujan yang sudah reda. Okey. Dia tak ada I yang bertanda di atas. Seperti yang tadi. Baik. Inilah dia fungsi kamus digital. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Okey, untuk reda, untuk perkataan reda yang pertama R-E-D-A yang ketiga ini, maaf. Ia juga bersinonim dengan maksud berhenti, redup, teduh, sidang, sereyat. Okey, juga bersinonim dengan perkataan berkurangan, semakin pulih, semakin baik. Dan juga ditunjukkan juga perkataan reda yang telah diterbitkan, iaitu telah diberi dengan imbuhan yang baru. Okay? Manakala untuk reda, R-E-D-A, pertama dan yang kedua tadi, okay, juga sinonimnya begitu, namun mengikut konteks ayat. Okay? Semuanya berbalik kepada konteks ayat. Okay. Walaupun ejaannya sama, namun maksudnya, definisinya akan menjadi berbeza. Okay. Definisinya akan menjadi berbeza mengikut konteks ayat. Okay. Yang pertama, kedua dan ketiga. Dan sekiranya kita hendak mengetahui perkataan sinonim ataupun kata terbitan, bolehlah merujuk bahagian bawah bagi sesuatu perkataan yang dicari. Selain itu, di bawah ini juga banyak pautan lain. Okay? Sebagai contoh, perkataan itu menunjuk perkataan reda tadi juga wujud atau ditemukan dalam kamus bahasa Melayu, kamus bahasa Inggeris, istilah bahasa Melayu, kamus sains dan sebagainya. Jadi, melalui aplikasi ini agak mudahlah untuk anak-anak mencari maksud bagi perkataan yang ingin dicari. Selain itu, kamus ini juga menunjukkan ejaan yang betul bagi sesuatu perkataan. Sebagai contoh, terkadang ada murid yang keliru dengan ejaan pensel. Ada yang akan mengeja P-E-N-S-I-L seperti ini. Untuk mengetahui perkataan tersebut wujud ataupun tidak, maka kita cari adakah tidak maksudnya wujud dalam kamus ini. Sekiranya tiada untuk perkataan pensel, maksudnya ejaan itu salah. Jadi, anak-anak bolehlah perbetulkan ejaan dengan ejaan-ejaan yang berhampiran. Okey? Sebagai contoh, ejaan pensel. Tadi pensil, ni pensel. Baik. Seperti yang kita lihat di sini, perkataan pensel yang dicari itu wujud dan ditunjukkan maksudnya dalam kamus ini. Maksudnya, ejaan P-E-N-S-E-L merupakan ejaan sebenar bagi pensel dan bukannya P-E-N-S-I-L. Demikian juga dengan perkataan yang lain. Anak-anak bolehlah terus mengeja dan mencari bagi perkataan-perkataan yang ingin diketahuinya. Baiklah. Inilah sahaja perkongsian tentang penggunaan kamus digital Dewan Bahasa dan Pustaka. Semoga bermanfaat buat anak-anak dan stay safe, stay at home dan selamat menimba ilmu di rumah dan semoga
segala yang disampaikan bermanfaat buat semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.